wajib atas kita mengenali semua ni pemberian dia. Itulah antara makna syukur kat dia. Makna syukur pertama mesti kenal dia lah pemberi nikmat. Syukur kedua, gunakan nikmat diberi pada tempat yang diperintahkan untuk kita guna nikmat. Alhamdulillah dijadikan kita sebaik-baik umat. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mana diberi kita Islam, diberi kita iman, alhamdulillah diberi kita pula ada ihsan, diberi kat kita ada kehendak untuk taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, jauhkan apa yang dia larangan, jauhkan semua larangan. Diberi kita pula hidup hati sanubari Allah Ta'ala diingati, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita duk selawat dan salam setiap hari. Alhamdulillah diberi kita minat haraba sentiasa untuk belajar apa yang diperintahkan kepada kita. Alhamdulillah semua tu limpah kurnia dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dikekalkan kita nikmat-nikmat yang sangat besar itu, hidup kita dalam keadaan iman, kematian kita nanti dalam keadaan iman. Amin. Kita dalam masjid ni masih nak iktikaf sama saja. Aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kita dah sambung ni kisah Rasulullah nak mulakan perjalanan dia dengan Malaikat Burak. Yang perjalanan Burak, kaki depan dia sekali satu langkah dia lah sejauh mata memandang, di mana mata nampak itu selangkah dia. Sebab tu kawasan bukit kaki panjang, waktu turun hadapan kaki panjang, belakang pendek. Kalau naik bukit kaki depan pendek, kaki belakang panjang. Sangat istimewa kenderaan yang Rasulullah naik. Baik, Rasulullah dah meninggal yang telah kita baca adalah di Taibah. Nama lama bagi Madinah, dan sebelum tu ada nama lama lagi, Taibah, satu lagi Yasrib. Quran disebut Yasrib la muqamalakum kum ya ala Yasrib. Jadi nama lama Madinah adalah Taibah, Yasrib. Kita lah ni pakai Madinah. Taibah ni nama lama lagi lah. Kalau dalam nasyid ya Taibah tu, itu salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setelah Rasulullah sembahyang di Taibah, di tempat tu, tempat yang diperintahkan Jibril untuk menyinggah, Fatalaqal Buraku, berjalanlah Burak terusnya setelah Rasulullah naik balik dengan Jibril dan Mikail, yang bihi, yang menunjuk ia, boleh terjemah itu Allah SWT. Burak ni bihi ni yang ini dengan maknanya yasiru haisu, ya, mana intalaqa juga. Intalaqal buraku yahwi bihi, yang yasiru berjalanlah ia. Kalau kata ia tu Rasulullah lah, yahwi berjalan ia Rasulullah. Kalau yahwi burak itu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burak berjalan dengan Rasulullah sekali. Yang yada'u meletak ia burak ni hafirahu, akan kaki depan dia, haitsu adraka tarfu, pada tempat yang mendapatilah oleh tarfu, pandangan matanya burak. Ataupun pandangan matanya Nabi SAW. Rasulullah nampak di mana depan tu, situlah satu unjuran kaki burak tu, dia melangkah jalan nak menunjukkan maksud yang sama, cara bergerak burak itu. Selesai. Faqala lahu Jibril, jadi setelah berjalan tu berkatalah kepada Rasulullah Jibril, oleh Jibril. Faham tu burak pun dapat arahan daripada Jibril, pasal Jibril yang istilahnya mengawal pergerakan burak tu. Dia kata inzil, turun, fasalliha huna,
kamu semayanglah haruna di sini. Fafa'ala, kemudian perbuat ya Nabi SAW di solat. Sama buat solat pun macam mana solat yang lepas ni, solat yang cara Nabi Ibrahim. Salah satu syariat Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk Rasulullah SAW ikut, antaranya solat, antaranya kaedah tawaf, sa'i sebelum datang yang syariat khas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa dia tu, setengah kitab tafsir dia sebutlah, yang antara tafsir dalam Al-Quran, thumma wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa tu, apa dia tu, millata Ibrahim tu apa dia? Dia antaranya wudu, siwak, solat. Saya tak ingat tu, nusuk, tawaf, sa'i. Yang tu adalah ada syariat dah sebelum ke Rasulullah, dah ada dah apa yang disyariatkan pada Nabi Ibrahim AS. Asalnya sebelum ada yang khas kat Rasulullah SAW, ikut syariat Nabi Ibrahim dulu. Jadi bila ada khas tu, tu yang Rasul, Nabi jadi Rasul, situ lah antara kita belajar bab Nabi Rasul, perbezaan Nabi Rasul. Jadi Rasul tu pasal apa? Pasal ada syariat baru kan? Kalau ikut syariat macam mana Nabi dan Rasul sebelum, atas istilah yang tu masih lagi dipanggil Nabi, belum Rasul. Siap. Jadi dia singgah di Madian. Ditanya oleh Jibril, atadri, adakah kamu tahu aina sallaita, di mana kamu telah bersemayang itu, telah solat itu? Qala, kata Rasulullah, la. Qala, ay qala Jibrilu, sallaita bi Madian, kamu telah bersolat di Madian. Madian ni kampung Nabi Syuaib. Quran kata macam mana? Wa ila Madiana akhahum Syuaiba, ke wa ila Madiana ay arsalna ila Madiana wa ila Madiana akhahum Syuaiba, kami telah utuskan saudara mereka bernama Nabi Syuaib, bernama Syuaib. Jadi Nabi Syuaib siapa pula? Nabi Syuaib adalah pak mentua bagi Nabi Musa AS. Jadi nak menyerah pak mentua, menantu, semua orang baik-baik. Satu keadaan nak kahwin, carilah orang baik-baik, jangan cari orang yang pelik-pelik tu. Antara orang baik-baik ni apa? Orang mengaji. Carilah orang mengaji, yang mengaji, yang mengajar. Janganlah cari yang hampir-hampir tu. Cari rompit, so anak rompit awal-awal ni, anak rompit siap kan. Kira bahasa-bahasa gitu kan. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nak sabab dia kata kita lah, cari lah sabab tu jadi elok. Ada juga mak bapak rompit tapi anak elok je di masjid kan. Terbalik pun ada. Tapi atas jalan sabab, carilah sabab untuk sabab yang elok. Pasal ada taklif buat kita untuk cari sabab tu. Baik, kemudian summa raqiba, kemudian menunggang dia pula. Rasulullah naik semula, jalanlah pula Burak ni. Faqala lahu, kemudian berkatalah lahu pada Rasulullah, Jibrilu li Jibrilu, atadri aina sallaita Madian indah syajarah. Oh, tak habis baca kita tadi. Qala sallaita bi Madian, kamu semayang di Madian indah syajarati Musa, ketika betul berdekatan dengan pokok Musa. Pokok Musa, pokok mana pula? Pokok Musa ni ialah nama pokok yang Nabi Musa waktu dia keluar daripada Mesir tu, setelah berlaku satu tragedi pada dia sehingga menyebabkan terbunuhnya tukang masak Firaun. Ada yang kata yang mati tukang masak Firaun. Dia keluar daripada Mesir, dia keluar pun dia tak tahu nak tuju ke arah mana. Dan Allah Ta'ala tunjukkan dia jalan sampai ke Madian, kampung Nabi Syuaib ni. Di tempat tu lah dia dah sampai ke Madian, dia berehat di sebatang pokok. Pokok tu lah dipanggil pokok Nabi Musa. Di pokok tu lah dia sedang berehat, dia tengok ada
dua orang perempuan, imra'ataini tazudan, yang dia tertahan tengok bawa kambing banyak-banyak. Lepas tu dia nak kena bagi minum kambing dia, tapi tengok macam tak boleh nak bagi minum pasal tempat dia nak ambil air tu, telaga yang tempat nak ambil air tu tertutup kan. Masa dia berehat di pokok tu lah. Macam mana ayat Quran cerita tu? Ya wawajada indahu mamra'atayn tazudan agar syajarati Musa inda syajarah. Saya Quran ingat itu je, lancar-lancar mulut itu ingat. Baca Quran cerita tu best tu, syok best. Di pokok tu lah dia duduk, dia kata ini ilaika min khairin fakir, ya. Falamma warada ma amadian wajada. Sebelum tu ada indah syajarah tu, lepas tu kan dia duduk kat pokok tu lah. Imra'ataini tazudan qala nasqi la nasqi hatta yusdira. Tu dah lepas lah. Ada sebut indah syajarah depan lagi, lepas tu baru dia sebut tu kan, hatta la nasqi hatta yusdira wa abuna shaykhun kabir fasaqqa lahuma. Lepas tu fasaqqa lahuma thumma summa tawalla ila dhilli. Lepas dia bagi minum apa anak Nabi Syuaib, anak bagi minum anak Nabi Syuaib bagi minum kambing-kambing anak Nabi Syuaib tu, dia pergi berteduh. Falamma tawalla ila dhilli, dhil ke satu teduhan. Teduhan tu macam mana? Pokok tu lah dia panggil pokok syajarah Musa. Nak menunjukkan apa ni? Pergi singgah Madian. Buat apa ni? Inilah istilahnya tabaruk bi asarin salihin. Kita ambil berkat, ambil tabaruk pada tempat-tempat orang-orang yang baik. Memang disuruh kita itu. Cari tempat-tempat orang baik, tutup guru, ulama, nabi, awliya. Kita pergi ziarah tempat-tempat yang dia pernah sampai. Begitu juga kita pergi makam dia. Kalau tempat dia tu yang dia pernah ada situ, dia pernah duduk situ adalah mulia dan baik, dan disuruh kita ambil tabaruk dari itu. Yang tabaruk ni bukan orang awam ni, siapa? Afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad ambil tabaruk dengan tempat Nabi Musa duduk. Iyalah, pasal kaedah kita bukan saja istilahnya kita baik atau kita tak boleh ambil daripada orang yang sama ada lebih baik ataupun kurang baik pada dia, pada kita. Bahkan istilahnya baik kita pergi tempat mereka. Itu yang disuruh kita pergi tempat baik-baik kan? Bukan pergi makan angin ni pun tak apa baik juga kan. Kaedah dia nak pergilah tempat baik-baik kan. Masjid surau tuan pula tu, masjid surau pun masjid mana nak pergi? Masjid yang besar disuruh kita pergi ialah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Betul antara yang disuruh pergi ni adalah tempat-tempat asar salihin. Khas atas kita bicara ni, Jibril suruh singgah duduk ni. Jadi semayang tu dekat pokok yang Nabi Musa duduk berehat tu. Falamma tawalla ila dhilli faqala qala rabbi inni ma anzalta ilayya min khairin faqir. Aku sangat berhajat kepada apa yang kau nak turunkan kebaikan pada aku. Dia tak tahu mana hala dia. Kalau tak tahu mana hala pun, keluar je atas maksud yang baik. Macam mana? Allah akan tunjukkan jalan yang baik. Yang tu lah. Nabi Musa keluar tu dia tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Dia bukan kata aku tak pergilah kampung Nabi Syuaib. Dia pun tak tahu Nabi Syuaib ada kat mana. Itu kaedah kita lah. Kaedah kita bila ada benda kita nak dapatkan kebaikan, tapi kita tak tahu betul, dia ada istilahnya dipanggil istikharah, semayang hajat, mohon kepada Allah SWT mudahan dia tunjukkan kita, dia gerakkan kaki kita pada tempat yang kita pun tak tahu kebaikan tu ada di mana.
mengadulah dengan Allah Ta'ala, ini ilaika faqala ini ilai min khairil fakir, ini faqala rabbi lima anta ilai yamin khairin fakir. Lepas tu wajah as'idahuma tamshi ala istihya. Siap. Saya baca ni satu best, insyaAllah. Saya dah tak lihat, saya sebut, saya sebab dia best baca. Berita apa geram tu kan. Kalau apa yang sebut tu best, dia dengar dia punya short cerita. Kalau apa yang buru best tu, best. Apa jadi imam tu baca petik-petik ayat-ayat tu best tu kan. Tapi petik lama tak baca tu yang mencampur tu, ke depan ke belakang ke depan. Lama tak baca tu, saya betul saya nak sambung, saya tak pandai, tak kira saya pergi rumah pukul lagi. Apa cerita ni, ada orang tak faham tu saya buat apa, tak faham. Ada orang tak, ada yang tak faham. Orang faham tak? Apa? Apa ni? Inna syajari Musa, syajarati Musa. Jadi asal nak sebut ialah tabaruk bi asari salihin tu. So, asal nak sebut tadi asar salihin pun baik dah. Kita pergi kubur salihin bagus tak? Ya. Satu kena faham, salihin tu tambah yang salihin tu adalah nabi-nabi dan rasul. Sebut itu asal. Jadi kita tabaruk pergi dekat kubur salihin lagi afdal daripada kita pergi pada tempat-tempat asarin salihin. Satu asar salihin ni sama ada tempat dia pergi. Antara asar salihin ni ialah apa-apa bekas dia, jubah dia pernah pakai. Kalau nisbah Rasulullah tu yang janggut Nabi, rambut Nabi, darah bekam Nabi, yang tu dipanggil asari Rasul kan. Asar sahabat. Dan memang benda-benda tu kalau orang tak nak percaya pun yang tu betul ke hak Nabi, punya pasal engkau. Kalau kat kita kata punya pasal engkau tak mau percaya. Tapi kalau orang percayalah. Kalau yang tipu tu tipu satu Tapi kaedah kita, kalau memang benarlah dia memang asal salihin, kita kena ada perasaan kasih tu. Siapa? Yang ni ialah benda yang telah dipakai oleh orang soleh. Kita diajar dengan ada akidahnya tu. Kita diajar dengan ada akidah. Orang soleh dia baik, dan apa yang dia pakai tu kita pasal seronok. Ni kalau contoh apa, pedang dia, ni tongkat dia, ni keris dia, ni panjur dia, ni jubah dia kan. Pasal bersama solehnya dia tu ada benda-benda yang ada keliling dia tu bersama dengan dia dalam keadaan dia taat. Jadi asal nak sebut antara asar dia dengan dia sendiri, khasnya dia sendiri, kubur dia. Walaupun dia dah mati, kita sebut dah akidah kita macam mana, walaupun dia mati, jasad, roh tu bercerai dari jasad, tapi dia tak mati. Itu yang khasnya nak faham akidah atas mana. Faham dan martabat orang mati syahid dengan Nabi-Nabi khasnya. Sebab apa? Orang mati syahid pun adalah salah anggap kalau kita berintikad mereka ni mati macam mana orang lain mati. Bahkan atas istilah Quran, bal ahyaun, mereka adalah hidup. Kalau para syuhada pun hidup, sedangkan syuhada ni dia martabat ketiga dari sudut martabat pangkat Allah Ta'ala beri. Ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Salihin tu bawah sekali. Lepas tu syuhada, lepas tu lepas tu siddiqin, lepas tu anbiya, nabi, nabi, lepas tu ni rasul, lepas tu ulul azmi, ni apa? Seabdul makhluk, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi Musa, ulul azmi ni. Jadi tempat tu besar tu. Saya pernah pergi masa ikut dan pergi ziarah Timur Tengah dulu. Kat tempat Nabi Musa ni tak pergilah tempat tersinar. Pasal nak naik dia, nak turun dia,
makan masa. Arif tak ada nak tanya. Kalau orang pergi belajar Mesir ni selalu pergi tempat tu. Pergi memang pergi. Ada ke tempat-tempat yang akan pergi ziarah tu, pergi Bukit Tursina. Dipanjat naik. Buat apa? Tu apa faedah dia? Pergi tempat Asaris Solehin. Buat apa? Ambil iktibar, doa itu, munajat itu. Dan datangkan perasaan kasih kita pada siapa yang pernah jadi kekasih Allah. Yang bahasanya gitulah. Macam itu kita pergi Mekah, pergi apa? Tempat Gua Hira mana Rasulullah pernah duduk suluk situ. Pernah uzlah situ, ada suluk situ. Dia pernah khulwah situ. Cuma bila saya pergi dengan geng India ni, Syekh tak bagi masuk tempat suluk Rasulullah. Masuk jalan Gua Hira tu, memang kalau badan besar saya ni nak masuk sangkut. Bersama kuliah dia masuk tu pun susah tak. Apa dia, sempit tu nak masuk dalam Gua Hira tu. Kamu Nabi nak masuk, kamu boleh masuk. Tak apa, mujahid yang boleh masuk, tengok badan dia macam mana. Syarif kalau sangkut dia nak tolak saja kita usik tu Syarif je. Saya pun nak masuk tak boleh. Dan kalau boleh masuk pun Syekh tak bagi masuk. Tak bagi masuk siapa? Tak layak nak duduk tempat suluk Rasulullah. Bahasa dia tu. Jadi kita apa? Dari luar ambil asaris Rasul tu bagus, tapi tak layak. Dia kata duduk luar, lepas tu munajat lah apa yang kita, ya Allah ni tempat Nabi kamu, Rasul kamu pernah duduk. Duduk dengan perasaannya tu, duduk dengan munajat dia. Kita tak pernah belajar lah apa nak munajat, nak minta apa, nak doa apa, nak tawajuh apa dengan Allah Ta'ala. Tak reti lah kita. Dia ada bab-bab kita nak belajar ni, belajar macam mana nak ada hati dan perasaan dengan orang baik-baik ni. Saya pun belajar banyak, belajar dengan masa saya pergi India, belajar musafir dengan dia orang, pergi tengok tempat-tempat, pergi Iraq, pergi Jordan, pergi mana, pergi Palestin, pergi Mesir. 4 negara tu saya tak pernah terfikir saya akan sampai. Alhamdulillah. Sampai pun dengan syekh dia, mereka dengan syekh, dengan anak-anak murid dia, dengan khalifah dia. Masa saya ikut tu lebih kurang dekat 200 lebih orang, 200 dekat 300 orang. Rombongan dia orang, bas tu berapa biji bas? 6 biji kot. Tak silap 6 biji bas. Gerak yang bas lah, kapal terbang lah. Mana pergi mana tu? Belajar macam mana pergi makam awliya, makam anbiya. Nak buat apa kat sana, nak doa apa. Padahal ada orang cakap Urdu kan, tapi boleh faham apa maksud dia cakap tu. Tu kata belajar apa? Sina fasina, heart to heart kan. Macam ni. Dengan keadaan dia apa tabaruk dia ambil, apa keadaan macam mana nak tabaruk, apa hati perasaan lalu kita dengan di mereka macam mana yang kita kena tangisi, yang kita tak boleh dapat kedudukan mereka, minta Allah Ta'ala bagi. Macam mana Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tu antara doa-doa kita. Allahumma atini afdala ma tu'ti barakat salihin, afdala ma tu'ti li sahib hadal qabri. Adalah doa-doa dia. Habis tak kerti cakap dalam Melayu kan. Ya Allah, kau berikanlah aku macam mana iman, taqwa, taat, mukasyafah, apa lagi yang sebut, muraqabah, musyahadah yang kau beri pada mempunyai kubur ni. Macam mana kau beri pada mereka yakin, iman, amal soleh mereka ni kau berilah pada aku. Minta tu, minta. Begitulah tempat-tempat orang soleh. Ni pergi apa? Museum. Kenapa museum? Banyak patung, tokong. Satu negara Mesir antara turis ke dia susun antara pergi Mesir kan. Pergi mana? Piramid Mesir dah. Piramid apa? Kubur Fir'aun. Pergi piramid orang tak bising kan. Pergi kubur makam Nabi orang bising. Bengap tu. Padahal kubur Fir'aun apa lebih Fir'aun tu. Apa nak sebut? Pergi piramid tu kubur. Pergi kubur tu. Apa yang nak sebut? Itu antaranya dia buat pergi museum kan. Turis lah bawa. Kami pergi piramid ni tak ada hati nak pergi. Termasuk saya lah. Ambil gambar lah juga kan, duduk kat piramid.
ambil gambar lah juga, tapi tak apa seronoknya dia. Dia takkan ada apa pun, bukan orang salih, orang yang asin zalim, apa nak sebut. Betul dia pergi museum pula nak pergi tengok antara museum ni kan, benda yang ada kat museum Mesir ni apa dia, mumia Fir'aun tu yang sebut ini apa, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah kan. Ada jugalah di sebelah nak tengok mumia Fir'aun tu buat apa, ada ibrah nak ambil tu. Inilah Fir'aun orang derhaka pada Allah Ta'ala, gelam dalam laut ni sampai sekarang mayat dia tak reput tu. Pasal Allah ni isyarat fal yawma nunajjika bi badanika tu, kami selamatkan kau bi badanika, dengan badan kau. Jadi sebut badan tu maksudnya memang ada badan dia tak reput. Kadang orang lain reput dah kan. Orang nak kata sebab awit apa-apa ke, kaedah kita pasal itu benda yang Allah Ta'ala nak bagi jadikan ibrah kat kita. Inilah antara orang yang derhaka pada Allah Ta'ala melalui Nabi Musa tu, tak mau beriman dengan Nabi Musa. Apa nak sebut, walaupun kalau ikut boleh tak tengok tu, masuk kena bayar lah tu, masuk museum kena bayar, tapi turis bayar siap lah pasal kita dah bayar siap kan. Untuk nak tengok mumia Firaun tu kena bayar lain, seorang tak bayar seorang tak masuk tengok. Saya pun memang tak ada hati nak tengok. Rupanya kami serupa, sama perasaan sama perasaan, semua geng kami, seorang pun tak nak masuk. Masuk museum pun meluat tengok. Betul tak pasal apa meluat? Patung macam zikir pula patung. Oh yang ni ya Allah, patung saja. Masuk museum kita pun patung kan. Gini museum ekologi patung tak? Bukan patung, rangka teruk Perak Amin kaki angkat sebelah, kaki angkat tau. Siapa pernah pergi? Siapa tak pernah pergi? Tak pernah pergi, tak tahu ni nak masuk tak? Kan tempat lawatan negeri Perak tak nak masuk. Tak ada hati, tak ada kerja nak pergi. Tapi saya pergi tengok lah kan. Pergi pula ada orang kenal lah, pada ada kenal kita, sembang kata dia, dapatlah kisah-kisah dia baca cukup. Saya nak cerita asal ni sahabat kan. Jadi kita pergi, kalau Masya Allah, tambah kita pergi tu ada orang yang kita punya, orang yang bawa kita tu dia tahu makam ni yang memang saya pergi perjalanan tu pun semua pergi ziarah orang mati ya semua, jasad dia mati tapi sebenarnya mereka hidup. Pergi ziarah tu, tak pergi ziarah pun tunggu ulama ni, taklah nak jumpa hak tu pula tu, masa dia memang bergerak kan. Yang ni memang makam ni kat situ, aku pergi situ. Dia kata pasal apa pergi ziarah orang mati, tak pergi ziarah ke ulama-ulama Tok Guru kat sana, nak jumpa kat senang kan. Pula tu dengan ramai 200 orang pergi jumpa, pitam je pergi masa itu. Pula tu yang dah mati ni confirmnya yang orang baik-baik, yang hidup ni itulah depan mata dah tuan kan. Tapi disebab hubungan orang yang dah mati tu lagi rapat hubungan dia dengan Allah Ta'ala berbanding dengan orang yang masih hidup. Itu ada akidah kita tu yang lagi kena lagi betul tu. Allahumma salli ala. Jadi asal tersebut ya tabaruk bi asadi salihin. Baik. Kemudian fantalaqa al-buraq, kemudian berjalanlah buraq yahwi bihi, yang berjalan dia buraq ni bihi dengan Rasulullah SAW. Summa qala lahu Jibril, kemudian Jibril kata turunlah, inzil fasalli, sembahyang kat sini. Fa'ala, kemudian berbuat ya Nabi SAW. Faham tu ay ma'ahu, beserta dengan Jibril dan Mikail sekali. Tapi sebut ke Rasulullah tu tagliban walid, pasal nak fokus asal nak cerita Rasulullah solat itu. Summa raqiba, kemudian menaik menunggang balik ya Rasulullah buraq. Faqala lahu Rasulullah, Jibril kata kat Rasulullah, atadri aina sallaita,
adakah kamu tahu di manakah kamu bersembahyang? Qala Jibril kata la. Jibril kata tidak. Kata Jibril, sallaita bi turi Saina, kamu setelah bersolat tadi di Turi Saina, di Tursina. Kita Tursina, Turi Saina. Dalam Quran Turi Saina. Haitsu kalama Allah, pada tempat yang berkata-kata oleh Allah Taala akan Musa, akan Nabi Musa. Haitsu kalama Allah Musa. Satu siapa ada peluang apa, pergilah sana, pergi ziarah, pergi tempat Nabi Musa. Di situ Allah berkata-kata dengan Nabi Musa kan. Nabi Musa kat situ, bukan Allah kat situ. Summa balagha ardan, kemudian faham tu naik balik atas burak, jalan lagi. Balagha, sampai ya Rasulullah dengan keadaan naik burak tu ardan, satu bumi yang fabadat lahu. Bila sampai tempat tu, kata dia, nyatalah lahu bagi Rasulullah Qusurus Syami, istana Syam, istana negeri Syria kan, istana Syam. Ya, maksudnya ke tempat tu nampak kan, dengan keadaan Rasulullah dia naik atas burak tu, faham tu kedudukan dia tinggi lah, dia boleh nampak istana negeri Syam. Lepas tu faqala lahu Jibril, sampai tempat tu Jibril kata inzil, turun, fasalli, kemudian bersembahyanglah kamu. Fafa'ala, kemudian berbuat ya Rasulullah. Summa raqiba, kemudian naik balik burak. Fantalaqa, kemudian berjalan balik burak. Fantalaqal buraku yahwi, ya yasiru, berjalan ia burak ni bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ya Jibril, atadri aina sallaita, adakah kamu tahu di manakah kamu bersolat? Qala, kata Rasulullah, tidak. Qala Jibril, sallaita, kamu telah sembahyang tadi bi Baitul Lahmin, di satu tempat bernama Baitul Laham. Haitsu wulida Isa, pada tempat yang haitsu ni boleh pakai makna tempat, boleh makna zaman. Pada tempat ada pun haitsu dengan makna pada ketika. Jadi haitsu terjemah kita umum, haitsu terjemah apa? Sekira-kira. Apa? Sekira-kira tempat, sekira-kira. Maksudnya tengoklah, ada ayat yang haitsu dengan mana tempat, ada haitsu dengan mana masa. Sini tempatlah, pada tempat haitsu wulida Isa, pada tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Isa ni ibnu Maryam. Ya. Jadi semua Rasulullah singgah ni semua ada, termasuk Baitul Maqdis, tempat destinasi dia 5. Apa dia? Taibah, Yasrib, Madinah, apa tu? Madian, dekat pokok Nabi Musa, kampung Nabi Syuaib, apa tu? Tursina, Baitul Laham, last kali Baitul Maqdis. Setengah ulama dia kata apa? Rasulullah singgah 5 tempat ni nak menunjukkan isyarat atau ada sembahyang waktu 5. Oh, sembahyang, semua singgah sembahyang. Dan singgah last kali sembahyang berjemaah. Ada azan dan ada sembahyang jemaah. Nak menunjukkan memang syariat apa yang Rasulullah nak bakal dapat tu dah diisyaratkan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita ambil faham kisah tu, satu dia punya faham tu dalam. Allahumma salli alaihi wasallam. Besok hamba kalau kena panggil ceramah Isra Mi'raj, mau cerita macam tu. Nanti saya nak dengar ni sekali buat malam muhadarah. Siapa yang dipanggil untuk ceramah tu, kita nanti 10 orang ke apa, ceramah Isra Mi'raj je. Boleh ikut hari last nanti nak tutup pondok, sehari ke 2 hari sebelum kita buat pertandingan, menang kita bagi hadiah. Ceramah Isra Mi'raj, ceramah penyertaan terbuka, ceramah 15 minit cukup, kepanjang sangat 10 minit. Syarahan, bukan ceramah, syarahan Isra dan Mi'raj. Dah habis kan, buat rumusan sendiri dengan bahasa sendiri, gaya bahasa sendiri, untuk cerita apa yang kita dah belajar. InsyaAllah khatam tu. Dan nak khatam ni tengok, kalau baca maghrib dengan subuh je tak dan, kita kena rompak juga. Bukan curi, rompak tu kan. Waktu zuhur kena rompak juga. Pasal saya tengok dulu pun saya baca kat 50 kali kat baru nak khatam habis. Ini pun tak tahulah berapa kali, tapi
Kemudian kalian tu sama dengan nak cuti, dengan nak ke sandakan apa tu, sebelum ke sandakan jangan nak pergi habis, insya-Allah. Jadi kena curi ke masa zuhur tu. Kita mula hari ni dengan zuhur kita baca ni kak, insya-Allah. Jadi insya-Allah pertandingan tu kita nak buat ya. Saya bagi hadiah, saya nak bagi hadiah. Orang lain nak tumpang bagi hadiah, PM tepi. Berapa orang nak? Penyertaan tu buka, kalau hampa ada 60 orang pun nak ceramah. Kalau boleh semua orang kena ada bagi syarahan masing-masing. Semua orang, maksudnya semua orang mengaji. Semua yang ada, kecil cara kecil, besar cara besar, tua cara tua, baru cara baru, lama cara lama. Tak sama tau. Nanti tengok di keupayaan siapa yang kita akan menarik, tengok apa dia nak cerita, apa dia faham, macam mana dia susun ayat, macam mana lapang dada dia. Sedap rasa kita. Dia boleh menceritakan balik apa yang dia belajar dengan keseronokan, dengan ada keimanan. Dia terima tu macam mana dia sampai balik. Tak sama orang untuk bahasa apa, balaghah apa pun nak pakai, persoalan ke apa kan. Sambil-sambil saya duduk sebut tu guru apa ambil insya-Allah. Tengok dalam masa 5 minit kok ringkas sangat tak? 10 minit. Syarahan pun mana ada setengah jam, pertandingan syarahan setengah jam mana ada. Itu bebel aja. 10 minit bagi selesai semua. Kita belajar kat sebulan 50 kuliah, kita bagi 10 minit. Bagi masa lah 2 hari ke 3 hari habiskan, daripada pagi petang sambung malam. Dan insya-Allah try lah. Kita jadikan untuk objektif depan. Menang kita bagi hadiah. Pemenang berapa tempat? Bagi 3, sikit sangat. 5, 10 lah, 10. Tapi 3 depan spesial lah. 5 depan spesial, 3 depan lagi spesial ya. Kesama. Hadiah apa? Pensil sebatang. Hadiah mana boleh cerita misteri lah kan. Saya bukan jualah kena cerita nak bagi apa. Jualah pernah belajar kan. Apa jualah? Bagi tawaran kan. Siapa ni tawaran. Ni bukan, saya bukan bagi jualah, saya hadiah ikut saya nak bagi apa. InsyaAllah saya bagi barang bernilai yang mahal punya. Kita tunggu hari tu lah. Jadi sebelum nak tunggu hari, apa hampa punya kerja? Kutip lah apa saya nak cakap ni. Cerita tu satu, nak telah bukan dia. Hampa dapat simpan, tulis. Akan diberi markah berdasarkan kelancaran apa. Kita lantik dah berapa orang hakim yang ada. Siapa jadi hakim? Cik Dollah jadi hakim kot? Boleh? Awak api lah tu tak, Cik Adik ada tu ke Cik Adik pun nak jadi peserta kat ceramah kan. Tak baik satu, saya memang kena ada lah. Lagi markah. Yang ni bagian apa? Bagian paswaha, yang ni bagian bahasa, ini bagian saya bagian semua. Sedap itu. Lagi banyak juga menggagau tak. Buat poin, isi penting, orang ni semua isi kena ingat apa dia, apa yang tertinggal, apa tak tertinggal. Tak boleh tak kalau menyebut dia tu semua dalam masa 10 minit. Duduk. Nanti ni baru kat Masjid Al-Aqsa, waktu langit pertama, kedua, ketiga, apa. Nak apa nak buat, apa nak tulis, kena belajar kat sana. Kena belajar. Ni esok pun orang nak datang ni dah bagi tugas kan. Ada fungsi majlis baru, kita berbagai kan. Maksudnya ampanya latihan muhadarah tu lah sebenarnya. Bukan baca bodoh-bodoh ya. Mula-mula bodoh-bodoh lah. Lepas tu semua profesional ni. Pengurusi majlis profesional, peserta profesional, baca khutbah profesional, talqin profesional. Mula-mula memang lah kan. Ke mula-mula profesional lah. Latih tu nama latihan. Latih lah, semua orang kena masuk. Jangan duduk lari lah. Orang ni baca Quran gila-gila kan, kena pun nasib bukan sama lah. Azan orang kata apa, masuk lah, buat je apa yang boleh. Itu lah dia latihan dia sebenarnya. Satu tak biasa kalau ketau trend je tu bah. Orang dah tengok je belagu lutut. Duduk dah biasa duduk tu, orang kau tahu duduk tu macam mana.
walaupun bukan ada apa-apa pun, tapi kita punya perasaan gemuruh, kita takut, kita tu lain tu. Dia duduk situ, dia ada satu aura lain kan? Tak jadi try tak kan? Itu kerana cakap dengan budak-budak ya. Cuba ada orang lain datang tengok, diam tu ya, tak berani cakap apa. Saya pernah duduk tempat tu, satu saya cakap kan, dekat saya ni alhamdulillah Allah Ta'ala tak bagi perasaan takut sikit pun. Tak pernah takut Allah. Tambah kalau ada orang yang lagi kita barang dengan dia, yang ni tak betul, yang kepala otak, lagi kalau bercakap tu lagi power saya bagi, gedeba lagi berani kan. Kalau ada tutup guru, dia macam tu lah bahasa dengan tutup guru kan. Tapi kalau ada yang, kalau ada menteri ke apa kan, kalau suruh bercakap, jaga kau. Dia punya semangat dan target nak tikam tu ada, tikam nak bagi peringatan lah kan, tazkirah kan. Dan tak payah teks semua, rumah kan otak pun penting, tak fupak siap sebut duduk semua dah tua ni, tak tahu dah lama tak buat macam tu, kok cakap berbelit-belit tak sikit, pasal dah lama tak buat dulu macam tu lah, tekniknya siap pula. Cerita apa ni, cerita asal cerita 5 kali singgah, nak isyarat 5 kali solat tu lah. Habis InsyaAllah hari tu nanti kita dah hujung-hujung tu lah, boleh bejek lah, dia nak khatam apa-apa hari gitu, kita buat pertandingan tu, kita buat live masuk, siapa nak tengok punya pasal, tak nak tengok sudah tengok budak-budak kami ceramah tu. Syarif pun kena masuk lah kan. Syarif cakap macam mana, kenal Syarif siapa kan. Semua kena masuk kan, tak ada kecuali. InsyaAllah jangan mangkau tak mangkau ni tu kan. Baik. Wa bainama huwa yasiru 'ala al-buraqi. Baca itu. Sedang-sedang katanya. Sedang-sedang huwa Rasulullah yasiru duduk berjalan. Jadi yang tu satu riwayat lah. Yang ni kalau faham ni dia ambil daripada riwayat lain mengenai perjalanan Rasulullah ni. Bainama huwa yasiru, sedang-sedang Rasulullah duduk berjalan tu 'ala al-buraqi, kat Buraq. Izra'a, bukan peristiwa ni berlaku pada masa Rasulullah lepas singgah di Baitul Laham, bukan. Disebut bainama tu sedang-sedang Rasulullah duduk berjalan tu, tak mention pun masa tak mana. Tapi dia akan sebut ikut tertib apa dia gangguan yang datang pada Rasulullah ni waktu Rasulullah duduk berjalan. Sedang-sedang Rasulullah huwa yasiru, berjalan ala buraq, di atas buraq itu dengan diiringi oleh Jibril dan Mikail. Izra'a ifritan, tiba-tiba Rasulullah melihat ifrit. Ifrit ni apa? Dia ni minal jin. Ifrit ni apa? Dia lah salah satu daripada kaum jin. Jin pun ada kaum dia. Cuma dia tak ada lah Melayu, Cina, India, tak ada. Dia ada ifrit. Apa lagi saya tak tahu. Qabil lain, itu bukan kaum, dia macam satu kabilah Ifrit ni satu kabilah. Mula tu Ifrit ni apa? Dia kabilah jin yang paling gede ni, besar, gagah, kuat, handai, sadu. Ifrit lah satu, mana-mana Tok Romo apa duk kahwin lah, duk kawan dengan Ifrit. Selalunya itu Tok Romo lain angkat tangan satu, mana-mana ahli-ahli sihir, apa lagi, tukar ahli nujum, ahli silap mata, ahli-ahli sihir yang dia musahabah, dia berkawan dengan jin ifrit. Selalunya apa yang kebolehan dia buat tu luar biasa, yang orang lain tak boleh buat. Cuma ikut tertib ifrit, bawah dia siapa saya tak pandai. Yang tu kena jumpa jin lah, tanya. Saya jumpa jin pun tak kerti nak cerita. Yang saya jumpa jin ni, jin apa nama tempat dia kawasan jin duduk kawasan pegunungan, lupa lah sebut tempat dia duduk tu. Dengan masa saya duduk makan datuk tu, dia kata kalau lepas subuh datang, sebelum terbit matahari sampai berapa? Rumah
Lepas main subuh sebelum tu yang tanya sampai. Orang ini yang tanya saya lebih kuat. Dia punya bahasa tu. Tu tempat duduk dia, kampung asal dia, tempat dia boleh datang, tempat saya tu yang saya jumpa. Saya tak tanya pula, awak ni jin bangsa apa? Saya tak tanya pun. Tapi bukan Ifrit lah. Pasal Ifrit ni kebanyakannya kufur, kafir. Ada juga yang mukmin, ada. Macam kisah Nabi Sulaiman tu Ifrit yang mukmin tu. Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tapi antara jin dengan manusia siapa anda ni? Manusia anda ni. Dengan syarat iman. Iman. Ada iman mau lebih. Jin ada tak yang baik? Ada yang mukmin, ada. Wa anna minna salihun wa minna duna zalika. Ada di kalangan kami, kata jin dalam surah jin, Allah Taala cerita, ada di kalangan kami yang salih, ada yang min dunin zalik, ada yang sebaliknya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang macam-macam. Cuma nak banding kita dengan mereka, mereka punya umur panjang lagi perbandingan kita. Cuma panjang-panjang pun dia taklah panjang macam umur jin-jin dulu. Jin-jin belakang ni yang umat Nabi Muhammad SAW, umur dia pendek juga macam mana umur kita umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun jin, tapi banding umur kita dengan umur mereka masih panjang. Saya biasa jumpa jin yang saya jumpa tu, ketua dia, nama dia Muhammad Taha bin Ibrahim. Taha bin Ibrahim. Saya tanya sendiri nama dia, siapa nama kamu? Hamba Taha bin Ibrahim. Berapa umur kamu? Saya tak takut pun jumpa dia. Dia tak takut dia. Sedap itu. Iya, saya tak takut pun jumpa. Tanya. Saya orang lain tak wani tanya, saya yang wani tanya. Orang lain nak duduk depan dia panggil. Dia panggil tu dia masuk dalam ada orang kan, panggil. Saya duduk depan tu. Siapa kamu? Sebutlah nama dia. Dengan cerita tak cerita Isra Mi'raj ni. Nak cerita menyambih kan, nak cerita Ifrit tu, saya nak cerita Ifrit tu. Ni saya sebut pengalaman saya pernah jumpa tu kan. Saya tak tanyalah dia Ifrit bangsa mana. Tapi tu lah nama dia Taha bin Ibrahim. Umur dia angka saya tak ingat. Tapi 200 lebih. Umur hamba 200 40 berapa lah dia buat kan, 40 tahun. Masya Allah, saya dah tua yang kau. Di kalangan kami umur itu masih muda. Masih muda lagi. Maksudnya tu kata tak ada apa-apa lagi. 200 tahun ni biasa lah. Kita ada 200 tahun melepet tidur baring ni di pembaringan lah kan. Sekujur tubuh di pembaringan, taklah mati lagi. Tapi suap ayah pun orang suap, mulut pun orang tarik mulut, menapas membawa oksigen lah kan. Apa cerita ni 240 tahun lebih. Apa cerita? Macam tu lah. Masa tu dia ketua. Hamba lah ketua bagi golongan kami. Kamu duduk di mana? Tu dia cerita tu. Sekiranya lepas solat subuh kami ke sini, insya-Allah. Beriman lah kan. Sebelum matahari terbit, insya-Allah kami akan sampai. Apa tujuan kamu datang? Dua yang ke depan. Apa cerita ni? Jadi di jalan dia dah tu, yang tu dia terbang. Dia punya kebolehan ada yang memang boleh terbang, boleh menyelam, boleh berlari, boleh. Yang saya jumpa ni Allahumma salli alaihi wasallam. Di kalangan mereka lah, pasal saya jumpa tu ramai. Yang tu yang ketua dia, ada time yang datang bukan ketua dia, orang lain. Tapi grup dia orang ada jenis menakut kan. Menakut pun saya tanya dia orang takut pun macam-macam. Macam kita lah, tak semua orang takut benda yang sama kan. Selalu dengar jin takut apa? Tak tahu. Pokok tajam. Lagi takut belangkas ada. Tu ada orang bubur belangkas, kulit belangkas kat pintu tak bagi jin masuk. Lagi ikan puyuh lagi. Habib takut dekat barang Habib. Itu satu hal lah. Tu takut kat orang kan, kat orangnya. Ni takut kat benda-benda ni. Takut apa ni? Biawak, takut minyak wangi. Yang tu yang jin tak beriman. Dia beriman suka minyak wangi. Bahkan bagi minyak wangi dia suka. Bahkan
itu makanan dia yang paling sedap. Kalau dia tak sihat, dia sakit, terus dia, pengalaman saya jumpa tu, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jumpa macam-macam lah kan. Dia masa ada ketika yang saya jumpa tu, tak cerita tentang minyak wangi lah, dah sebut tu. Minyak wangi kalau kasturi memang jin jahat tak suka lah. Tapi kalau jin baik tak apa, jin berkomin tak apa. Pasal ada waktu dia masuk tu, dia kena sihir daripada sesama jin lah. Dia tak larat nak keluar, tak boleh keluar. Dia terpaksa panggil bantuan kawan dia nak keluarkan dia daripada adalah orang budak yang dia masuk tu dalam tu. Sebelum kawan dia datang tu, saya tanya lah, saya ada minyak wangi kan. Masa saya pegang, saya gagal-gagal tak ada, saya turun pergi ambil kat bilik saya, ambil tu minyak wangi saya pun memang minyak wangi yang tak ada alkohol macam lah. Saya tak ingat nama minyak wangi tu apa, tapi minyak wangi tu memang wangi lah. Mahal zaman saya tu, dia bau bunga, memang bunga tu fresh semua, suka. Saya pakai tu sampai ustazah sekolah saya tanya lah, minyak apa yang pakai kan? Saja, dan itulah cerita banyak gitu. Apa saya orang ustazah apa tu cerita apa, minyak wangi saya ambil, saya sapu. Betul kita apa, saudara Rosa ini agak mengetahui golongan kami. Tak tutup ke pintu ke mana? Memang tak tutup malam. Amat mengetahui golongan kami. Kawan tu orang kata ya. Pasal apa tu? Pasal dapat minyak wangi, bau dia segar lagi. Terima kasih kata dia. Pasal dia tahu wangian ni antara benda menyegarkan dia. Dia macam kita bagi dia minum, bagi dia makan, bagi minum lah. Kalau kita letihan mabuk apa kan, pingsan, air, dapat air, lega. Tapi dia tak boleh keluar, tak boleh lah. Kawan dia datang baru boleh keluarkan dia. Balik berat, dirawat lah. Masa tu yang kena tu saya tak ingat nama siapa. Apa saya nak sebut, yang ni jin yang saya pernah jumpa. Pengalaman duduk dengan jin, jumpa dengan jin. Banyak tak saya ada pengalaman tu. Cerita apa, cerita Ifrit asalnya. Jadi Ifrit ni bila Rasulullah berjalan cukup kot kan. Cerita jin ni memang best tau. Saya pernah cerita sampai 3 hari 3 malam cerita. Ada orang nak dengar kan cerita saya duduk dengan jin. Pernah jumpa dengan jin, pengalamannya cerita. Saya banyak korek apa benda yang kita muskil dekat dia, tanya. Pula tu jumpa yang beriman, atau yang best tu. Kalau jumpa yang tak tahu ada, tak ada apa ya. Ni jumpa yang beriman, macam mana dia orang berhubung macam mana. Dia pun pakai anggota wuduk, pakai muka, tangan, kaki, kepala, nak panggil kawan dia tu. Dia kalau jadi manusia, dia belakang telinga dia lembik macam kata ong. Kata ong ni tepi ni dia lembik. Dia suka mengumpulkan diri dia sebagai manusia. Nanti cerita lain lah, bukan kitab lain lah, kitab jin kan. Sebab saya nak cerita Ifrit je, Ifrit ni. Jadi Ifrit ni Ifrit yang tak beriman lah, kacau Rasulullah. Ya tubuh yang mengejar ia, Ifrit ni huwa ka Rasulullah bisyu'lati, dengan satu syu'lah, satu obor-obor minan nar, daripada api. Syu'lah satu nyalaan daripada api. Asal mana syu'lah? Kalau orang tutup dulu panggil obor lah kan. Obor tahu? Kalau dulu ambil kayu, balut dengan kain kan, buah minyak, rendam kan, lepas tu ikat lah apalah. Betul nak pergi jalan mana-mana, waktu lah, itulah lampu suluh dulu. Memang kecil-kecil dulu solok bawa tu. Oh best. Lampu suluh tak ada. Kalau dapat bateri, dapat wayar, dapat lampu bentol kecil kan. Oh dulu balut dari bateri, balut dengan kertas, ambil wayar ni buat selotip. Dulu lah kreatif dulu kan. Dulu budak-budak dulu. Itulah lampu suluh. Nak jual beli lampu suluh kan senang. Mahal tu. Beli bentol 3G besar tu, ikat dawai, buka dia, ambil bateri, buka. Malam jalan.
Kalau dapat tu best, macam-macam benda kan. Dapat bateri ke, kipas lah, apa lah. Ni cerita saya kecil-kecil lah. Nak sebut tu semua recall balik. Cerita apa? Syu'latin. Dia bawa ubur. Kulama iltafata ra'ahu. Jadi Rasulullah naik burak. Ifrit boleh kejar. Laju tak burak. Oi, kelajuan cahaya oi. Selangkah, nama pun burak kan. Selangkah sejauh mata memandang. Macam mana Ifrit macam mana? Kulama iltafata, setiap kali Rasulullah berpaling, Rasulullah tengok Rasul menoleh belakang. Wow, Rasulullah melihat Ifrit tu ada, dia kejar, lari je, dia terombang weh. Bukan lari bodoh, terombang, laju lah. Bila tu jin gedebel, bukan jin bela, jin cacat OKU ni jin. Ni kuat, jin gedebel. Maksudnya jin sadu terbang. Tak kala dia Rasulullah berpaling menoleh melihat Ifrit ni, rahu. Bila melihat keadaan ni, faqala lahu Jibril, berkatalah kepada Nabi SAW, Jibril, oleh Jibril, ala wa'allimuka, adakah tidak aku nak ajarkan pada kamu ya Rasulullah, kalimatin, beberapa kalimah, taquluhunna, kamu ungkapkan akan dia kalimat ini, iza qultahunna, apabila kamu katakan akan dia kalimat ini, tufiat syu'latuhu, akan dipadamkan obor dia terpadam. Wa kharra li fihi, asal mana kharra, akan menyungkur li fihi, atas li fihi, fi asmaul khamsah, mulutnya menyungkur li fihi. Istilah bahasa Arab, menyungkur pada mulutnya, maksudnya tersembam. Kan mulut kita tersembam lah. Menyungkur, kita tersembam, menyungkur, jatuh tersungkur kan. Tersungkur, menyembam di atas muka. Baca ni, Ifrit kalau kejar pun dia akan jatuh tersembam di atas muka dia, ketepuk jatuh. Jatuh. Baca ni di tengah terbang tu, padam, lepas tu kedebuk jatuh. Keterbang jatuh macam mana? Tubuh kejar lagi tu, baca lagi macam mana? Kedebuk jatuh. Lepas tu tak ikut lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, bala, bahkan maksudnya iya, nak mana? Nanti ambil. Faqala Jibril, kata Jibril, yang ni lah saya dapat pun dengan guru bersanad juga. Ambil lah, saya baca ni, saya ijazahkan kamu lah. Nak bayar kat saya pun bagus juga kan. Tapi saya tak ambil bayaran khas lah. Nak bagi saya ambil, tapi tak lama minta-minta. Sedap itu kan. Jadi kalau ada siapa gangguan-gangguan pun, yang ni lah antara benda yang disuruh baca untuk mengelakkan gangguan. Memang pengalaman saya lah, orang pernah tanya, masa saya ngaji ni tak jumpa oleh jin tu, masa tak jumpa lagi jin tu. Masa saya ngaji kitab ni tak jumpa lagi jin yang saya cerita tu. Saya jumpa jin ni kat Makan Datuk kan, masa saya duduk sana. Bukan masa berkelah wudu. Masa berkelah wudu, jin Makan Datuk tu datang berkelah wudu. Dia pernah datang ziarah kat saya 2 kali. Saya tak panggil dia, dia datang. Dia datang pun saya tak tahu dia, rupanya dia. Dia tu jin and the gang lah kan. Orang ni datang, orang ni datang. Yang pernah datang tu 2 kali. Apa saya nak sebut. Jadi kalau kita pun ada gangguan jin, baca lah ni. Pasal Ifrit pun tak tumpuk, menyungkur, jatuh tersembam. Kalau yang OKU ni lagi tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Betulkah akidah kita apa dia? Yang pelihara kita apa? Allah. Yang ni kita baca sabab, jadi kena hafal aja. Apa dia bacaan ni? Macam ni. Ikut saya tu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun
min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma ya'ruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahmanu fi a'udzu bi wajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahmanu. A'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahmanu. Itu bacaan dia. Tak tahu mana pun dah baca tawajuh kita minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan jin, insyaAllah. Sekurang-kurang minta ataupun bacaan untuk hilang gangguan jin supaya jin tak kacau kita dan dia tak nampak kita ialah Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Tubuh warid dalam hadis tu rasanya atau kemaqala Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Atau kalau kita rasa macam ada gangguan, kena ikut meremang bulu tengkuk, rasa macam lain aja, macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi Bismillahilladzi la ilaha illa. Senang je. Bismillahilladzi la ilaha illahu. InsyaAllah kita ghaib pada pandangan dia. Kalau ikut, dia ghaib pada pandangan kita. Tapi kita rasa macam tak sedar hati dia mengikut belakangnya. Contohlah berasa gitu kan. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nak bagi dia tersungkur macam ni. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillah. Apalah. Nama siapa yang memang ada masalah, yang ni ialah antara yang kalau disebab saya ngaji yang memang sangat disuruh baca, pasal Jibril sendiri khas mengajar Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tengok sendiri apa kesan dia berlaku pada Ifrit yang duk kejar dengan dia. Ifrit pun tumpah. Cuma baca dengan ada akidah, Allah aja pelihara kita. Mesti ada akidah itu, iman itu, insya-Allah. Apa kita nak sebut? Kalau orang ada masalah, baca dia pagi, subuh 3 kali. Lepas subuh, lepas solat subuh, habis doa pun sebelum bangkit baca ni. Lepas asar 3 kali. Itu amalan-amalan yang tutup guru yang orang dulu dah buat. Bagi siapa yang ada masalah ni, baik masalah saka ke, masalah sakai ke, masalah sihir ke, buah biasa ke tak, ada gangguan-gangguan itu baca tu. Cuma nak apa yang dia susah sikit, peganglah kertas baca. Saya pengalaman ni, kalau ada orang masalah macam ni, memang saya ingat saya ada beberapa orang yang pernah jumpa saya, tanya masalah gangguan yang ada kat dia. Saya pun bukan kerti apa bagian ni, tulis suruh dia amal. Lepas subuh, lepas asar kita ngaji untuk guru subuh itu baca. Tak lama lepas tu, seminggu je dia buat. Ada yang saya jumpa sebulan lepas tu, jumpa dia
Kadang saya tak jumpa dia, kadang dia main mengaji apa, saya duduk ajar kat Ipoh itu. Dia orang main lah jumpa saya. Ustaz kata dia, alhamdulillah tak ada dah gangguan tu. Ya, alhamdulillah. Memang mujarab Ustaz dia. Memang saya baca tu saya dapat rasa sesuatu lah. Jadi siapa ada gangguan-gangguan tu, baca ni lah. InsyaAllah. Dengan akidah kita, yang pelihara kita Allah. Akidah tu lagi betul. Akidah tu bila pun lagi betul. Yang jaga kita Allah. Bacaan ni yang Jibril sendiri ajar Rasulullah. Ini kita dapat dengan pertemuan hadis daripada Syekh Ahmad Dardir ni, ulama besar, salah seorang pada mufti Mesir. Waktu dia menulis ni pun masa tu dia mufti katanya. Allahumma salli alaihi wasallam. Ulama besar tu, lepas tu saya ngaji, Tok Guru ambil, dia cerita kat kita, dia pun ijazah kat kita baca ni. InsyaAllah memang ada sanad kuat lah. Cuma saya tak apalah sanad saya satu-satu. Guru pun dia tak sebut sanad kitab, dia baca gini. Semestinya kalau baca dengan macam ni, ada pula sanad daripada riwayat hadis, memang sanad amalan ni kuat lah. Hadis pula memang hadis cerita bab ni. Kalau kita baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi dan lain-lain kitab yang cerita tentang antara wirid dan doa dan amalan dan doa Rasulullah ni, antaranya ialah doa ni. InsyaAllah. Kalau terjemah sekali lalu, dia kata kul, katakanlah, ni perkataan yang disebut, a'udzu biwajhillahi, aku meminta perlindungan, biwajhillah ay bizatillah, aku minta perlindungan dengan Allah, dengan zat Allah. Zat Allah mana? Allah yang Al-Karim, yang Maha Pemurah. Wa bi kalimatillahi tammat, dan aku minta berlindung dengan kalimah-kalimah Allah at-tamati, yang sempurna. Allati, yang kalimah-kalimah ini la yujawizuhunna, tidak boleh mengatasi akan kalimah ini, birrun, oleh mana-mana orang yang berbuat baik, wala fajirun, ataupun orang buat jahat. Dia tak boleh kalahkan kalimah Allah Ta'ala yang sempurna ni. Baik. Dia apa kalimah tu? Kalimah tu kalimah yang disebut belakang ni lah. Pasal yang ni adalah petikan dan sedutan daripada Quran. Apa dia? Minta lindung min syarri ma yanzilu minas samai, wa min syarri ma ya'rudu fiha, wa min syarri ma dhara'a fil ardi, wa min syarri ma yakhruju minha. Yang ni ada dalam Quran. Jadi yang ni lah antara kalimat tillahi tamat tu, kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Ada istilah iktibas daripada Quran buh dalam doa ni. Dalam doa ni kalau berdoa pun tak apa, bahasanya dalam zikir ni, wirid ni, ruqyah ni. Jadi minta lindung, a'udzu bi kalimatillah. Apa dia kalimatillah tu? Min syarri ma yanzilu minas sama'i, daripada kejahatan ma yanzilu minas sama'i, apa-apa yang turun daripada langit. Apa yang turun daripada langit, tak kira lah meteor ke, hujan ke, ataupun fosfor ke, apa yang dia sepas yang kapal terbang tu kan, viral apa lagi nak sebut tak kerti lah. Tai burung dah kan, kelepet, tai gagak atas muka. Itu pun ma yanzilu minas sama, termasuk dalam syar kan. Kadang tak tai burung bati berak, bati tu atas. Termasuk juga syarru, tu syar juga kan. Wa min syarri ma ya'ruju biha, kulu pandu ke, 5G ke, apa-apa. Umum ma min syarri ma tu yanzilu minas sama. Yang orang kata apa doa nak pelihara kita daripada 5G, yang malah ada disebut aluminium lah apa, tapi kena terbaik je. Tanam pokok lah, dia kata dia pokok ni mencerahkan 5G. Jadi kaedah kita apa? Ni kau baca tak ni, 5G ke, 4G ke, 40G ke, berapa ribu hertz berapa tu, yang melindungi kita Allah. Dan perlindungan tu dengan apa yang disuruh kita baca, apa yang Rasulullah ajar kita baca, minta lah. Besar perlindungan kita. Asbab ini asbab ghaib. Dengan alat-alat benda yang moden ni, asbab yang zahir, yang nampak. Yang ni asbab atas iman kita. Kalau iman kita dengan apa yang Rasulullah ajar tu kuat, kita kuat lagi berpegang dengan sabab ini berbanding dengan sabab az-zahir ni. Ada orang ni sabab zahir tu yang dia nak sangat, inilah lapisan aluminium lah, bubuh rumah kita,
Rinding dengan perdebat ni lah apa-apa lah, baru 5G tak masuk. Ada je boleh buat, tak ada masalah. Tapi kaedah kita yang tu belanja mahal, yang ni yang belanja murahnya. Akidah je betul sikit, baca hafal sikit insya-Allah. Thumma yanzilu minas sama. Begitu juga min syarri ma ya'rudu fiha, dan daripada kejahatan apa yang ya'rudu, yang naik fiha fi sama, yang naik pada langit. Naik ni maksudnya daripada bawah ke atas. Ada juga benda yang buruk. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha, dan daripada kejahatan ma dzara'a fil ardi, apa yang masuk dalam bumi, wa min syarri ma yakhruju minha, dan daripada kejahatan apa yang keluar daripada bumi. Memang bumi ni ada yang masuk dalam dia, ada yang keluar pada dia. Langit pun ada yang turun, ada yang naik ke dia. Itu yang dia kalimat tamah ni, pasal jamik perkataan ni, minta lindung daripada semua benda yang tak elok, yang pada langit naik turun, yang pada bumi masuk dan keluar. Lagi tu yang kata dia kalimatillahi tamat tu, wa min fitanil lail wan nahar, dan minta lindung daripada fitnah malam dan siang. Maksudnya fitnah yang ada pada waktu malam dan fitnah yang ada pada waktu siang. Jadi min fitan tu idafat fitanil lail, fitanin fil lail, idafat dengan makna fi, pasal idafat kepada zaman kan. Pasal malam atau pasal waktu malam, pekan hari, pekan Khamis, pekan pada hari Khamis ni fitnah malam, fitnah yang ada pada waktu malam. Apa fitnah? Macam-macam lah, ujian yang ada lah, ular lah, kala jengkin lah, apa benda yang kita tak tahu, sihir lah, jin lah, macam-macam. Fitanil laili wan nahar. Lagi wa min tawariqil laili wan nahar, dan benda-benda yang mendatangi. Tawarik daripada tarik, taraqa, benda yang menjalani ataupun yang berlayar, berjalan, berlega, fil laili pada waktu malam, wan nahari, dan pada waktu siang. Pasal siang ada makhluk yang aktif siang, malam ada makhluk yang aktif malam. Kita tak tahu. Bunga hantu dia malam, dan kelawar malam, siang tidur dia mana. Manusia je siang malam keluar. Macam tu sikit, bebel sikit. Tawarikul laili wan nahar illa tariqan, melainkan yang mendatangi bi khairin, yang dengan kebaikan. Minta lindung ni, ya Rahman, wahai Allah Ar-Rahman. Ya. Sekali lalu terima. Minta ulang Allah, RM5 seorang. Apa jadi bila Rasulullah baca fangkabba li fihi, kemudian tersungkurlah, menyembamlah oleh, tersembamlah ia ifrit itu li fihi, fi fihi atau ala fihi, atas mulutnya, maksudnya tersungkur, jatuh tersungkur, tersembam atas muka dia. Sebut mulut pun, mulut, hidung, dahi, muka, tu bahasa-bahasa yang digunakan untuk tersungkur ke depan kan. Waktu fi'at syu'latuhu, dan dipadamkan obor dia. Siapa yang padamkan? Allah. Dijadikan ini satu sebab untuk kita terpelihara daripada kejahatan makhluk, insya-Allah. Baik, jadi soal dapat ijazah ni. Jadi saya ijazahkan akan kamu doa ini. Saya terima. Dan saya izinkan pula untuk ajarkan orang lain. Ajar je lah sebanyak mungkin, seramai mungkin. Pertama, kalau kita ada masalah, payah bangun tidur kan, setan banyak, nafsu kuat macam ni, melantak kuat, macam tak? Itu pun fitanil lail wan nahar juga. Itu pun syarri ma yantilu minas samai wa ma ya'ruju fiha kan. Betul? Yang ni pun syarri ma dzara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Ni pun fitanil lail wan nahar juga kan, fitnatil mahya wal mamat kan. Fitnatil masihil dajjal tu satu baca ya. Memang elok ni amal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Memang kalau kita baca wirid-wirid apa, kita Husnul Hasin, memang ada kitab yang himpun dengan apa dia malam-malam Rasulullah harian yang Rasulullah suruh ajar dan galakkan kita baca tu, antaranya ni. Cuma kita lah, kita pun kat sini kita tak baca lah, atau amalan khas tu
Tapi kalau siapa bermasalah, beramal lah. Kalau ada tempat-tempat tertentu memang jadi amalan mereka, beramal lah ni. Fasaru hatta. Okey, situ dulu. Ada soal itu. Jadi kita baca pagi ni cerita tempat-tempat yang Rasulullah singgah dan apa gangguan yang kita bawa baca ni. Gangguan pertama yang disebut oleh pengarang kitab ni, ambil pada riwayat hadis, gangguan ifrit. Jadi nak menunjukkan apa, kita pun umumnya ada je gangguan, tak ifrit pun umumnya gangguan jin ada kita, ada setiap orang. Cuma dia kuat tak kuat dan apa dia nak ganggu tak ganggu, tapi disebab umumnya memang setiap orang ada gangguan dia. Gangguan ni tak sama kekuatan tu. Dan antara gangguan tu ni kita bawa tu pertama lah, gangguan jin. Dan antara disebut ni ifrit. Kalau tak ifrit pun gangguan jin, InsyaAllah. Jadi faham tu tak dapat tidak, kita mesti ada protection lah. Ni antara protection kita. Tu habis-habis bodoh, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu, InsyaAllah. Ada soal? Baik. Ya. Itu saya tengok ada yang baca baru itu maksudnya apa? Baca apa? Baru. Dia tak baca biru, dia baca baru. Kalau baru itu maksudnya apa? Oh, kalau barun darat. Kalau fajir tentu lawan dia bir. Bir orang yang buat baik. Kalau fajir orang yang buat jahat. Jadi faham ada muqabalah tu. Birrun fajir. Kalau barun darat, burun gandum. Jadi kalau dia baca la yujawizuhunna barun birrun, bukan barun, birrun, orang yang buat baik. Birrun. Lain? Ya. Oh. Kedua buat. Memang dulu orang baca sekali. Ya. Oh, Cik Dolah khatam dah tu, dia ambil sanad Cik Dolah. Memang ada. Okey, lain tak ada dah. Itu je dulu, sambung nanti insya-Allah pasaru hatta atau ni nak cerita Rasulullah sampai ala qaumin. Nak cerita apa dia Rasulullah lihat. Jadi sebut satu gangguan ni pun pasal di kitab ni disebut berasingan lah, apa dia tiang saya kata nak buat pertandingan ceramah dia menghimpun lah apa dia gangguan-gangguan tu, hamba ceramahkan lah esok nanti untuk pertandingan akhir sebelum ke Sabah. Rasanya lepas Sabah lah esok elok. Tapi ada masa hamba nak mengarang, ada daurah kitab Syekh Khalid tu. Kita ada senggang sikit, saya ke Sabah kan, hamba ada daurah naung situ, balik tu kita buat pertandingan situ insya-Allah. Masa situ hamba karang lah apa benda nak tulis, kita bagi masa 10 minit, hamba latih lah tulis-tulis apa, latih lah bagi lancar apa benda hamba nak sebut. Teks yang terbaik tu nanti kita buat khutbah ke apa, khutbah Isra' wal Mi'raj. Okay. InsyaAllah cadangnya itu insyaAllah, mudahan maksud kita yang baik dapat insyaAllah. Tujuan kita untuk kita himpunkan apa yang ada dalam ni. Kalau orang ni tertinggi, orang ni ikutin, orang ni tertinggi, orang ni ikutin, masing-masing tak sama. Ada orang perhatian dia lain, ada orang dia mengaji, dia ambil ni, ada ambil ni, insyaAllah. Baik, tak ada tentang tu. Dan nak tunjuk sikit yang kita sebut semalam, apa dia, Khatamun Nubuwah yang belakang Rasulullah. Dalam ini belakang Rasulullah yang tanjung timur tu, Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh.
tawajjah haitsu ma syi'ta fa innaka mansur. Di belakang Rasulullah. Memang sunat kita tengok. Tengok ni bayangan tengok belakang Rasulullah. Yang ni orang yang gila dengan Rasulullah macam ni. Kalau tak tengok pun dia bayang saya dah. Ni belakang Rasulullah. Belakang Rasulullah. Nanti tu lihat detail pun. Yang ni kepada sampai apa nama. Saya cadang memang nak buat tapi tak. Itulah perangan dia dah. Tak dan dia pun nak pergi sana. Boleh tu. Kita dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna afhaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقبل عزيزك إن شاء الله.